Sebenarnya game baru Tun adalah untuk memerangkap Anwar guna dua senjata. Senjata pertama yang sedang dipasang oleh Tun untuk menggulingkan kerajaan Anwar adalah menggunakan wayang fitnah liwat dalam Malaysia. Senjata kedua, Tun menggunakan perangkap menghantar orang-orangnya bagi memerangkap Anwar Ibrahim menggunakan skim pinjaman keuangan antarabangsa bagi menggulingkan kerajaan Anwar, kerajaan agung dari belakang pintu Putrajaya. Ini adalah pendedahan dan pembongkaran eksklusif yang perlu untuk saya dedahkan di hari Jumaat yang penuh barakah. Atas nama Allah yang Maha Kuasa, rahsia-rahsia percaturan politik perlu untuk diketahui oleh rakyat sebelum video ini kena padam, sebelum saya diculik atau dibunuh atau dihilangkan dalam Malaysia. Untuk makluman pakcik-makcik Oto Arum yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sememangnya Tun belum puas untuk menjadi Perdana Menteri walaupun sudah berpuluh-puluh tahun berkuasa, menjadi top oligarki elit politik yang paling berpengaruh di dunia. Tetapi ya, kelemahan terbesar Tun dalam nafsu serakah politiknya adalah Tun tidak senang duduk, tidak senang tidur, tak senang makan, tak senang mandi melihat Papa Anwar Ibrahim berjaya mengekalkan kuasanya sebagai Perdana Menteri yang absah di Putrajaya sehingga hari Jumaat hari ini. Wallahi wabillahi watallahi, ada 1001 cara politik kotor yang sedang disusun atur dengan cukup sistematik oleh Tun untuk membalas dendam. Kerana Tun memang tak boleh terima kenyataan tak dapat move on. Anwar berjaya menjadi Perdana Menteri ke-10 di Putrajaya. Alhamdulillah. Excuse me. Untuk makluman lebih 33 juta rakyat yang amat saya sayangi kerana Allah, kehancuran legasi politik Tun M adalah Anwar Ibrahim hari ini sudah menjadi Perdana Menteri. Kehancuran dan kepupusan Parti PAS, Parti Perikatan Nasional, Parti Bersatu, Parti Pejuang, Parti Muda, Parti Pembangkang adalah apabila Pakatan Harapan dan UMNO BN gagal dihancurkan oleh Tun, gagal dipecah belahkan oleh Tun, dan akhirnya Pakatan Harapan dan UMNO BN semakin berkuasa di Putrajaya. Maka untuk Tun membalas dendam, setiap hari Tun tidak berputus asa untuk membayar dan mengupah banyak orang, membuat godaan-godaan seks ke atas Anwar Ibrahim. Tun akan membayar dan mengupah mana-mana lelaki untuk memerangkap Anwar menggunakan wayang fitnah liwat yang baru. Berdasarkan perisikan maklumat, berdasarkan rahsia sulit, ini adalah modus operandi yang biasa dilakukan oleh Tun bersama konco-konconya dalam Malaysia. Saya pernah ditangkap dan diculik oleh Tun 7 hari 7 malam.
semata-mata untuk torture saya, paksa saya, ugut saya, minta diliwat dengan Anwar Ibrahim. Tetapi game konspirasi fitnah liwat ini gagal kerana sehingga hari ini, walaupun saya jumpa Anwar Ibrahim, saya tidak minta diliwat dengan Anwar Ibrahim. Sebab Anwar Ibrahim bukan gay, bukan bisexual, bukan kaki peliwat, dan saya juga bukan gay, saya bukan kaki minta diliwat dengan Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim is a straight man. Dia ada isteri, dia ada anak, dia ada cucu. Sebelum ini, lelaki-lelaki yang mengaku diliwat oleh Anwar Ibrahim itu adalah orang-orang yang dibayar oleh Tun, dirasuah oleh Tun, dipaksa untuk mengaku diliwat walaupun tak diliwat. Maka bagi Tun, ini adalah senjata ampuhnya untuk menggulingkan kerajaan Anwar. He didn't have choice. No option anymore. Tun memang tertekan, sakit kepala. Dia tak suka Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. All his business going to bankrupt because of Anwar Ibrahim still becoming our Prime Minister. So, ini adalah humble advice saya kepada Tun. Percaturan politik iblis, syaitan dan dajjal ini untuk merancang konspirasi fitnah liwat yang baru ke atas Anwar Ibrahim perlu dihentikan. Kerana taktik ini sudah terbukti gagal, sudah basi, sudah expired, sudah tidak laku. Rakyat mudah membaca permainan politik kotor ini, Tun. Kesian Anwar Ibrahim. Dibuli, dijadikan subjek politik seks fitnah liwat berpuluh-puluh tahun oleh Tun sampai umur Tun 100 tahun. Dan rakyat perlu tahu, konspirasi fitnah liwat Tun ini sampai mati, umur Tun 200-300 tahun, selagi Anwar hidup, dia akan pasang perangkap fitnah liwat ke atas Anwar Ibrahim anytime, any place. Kegagalan Tun menghalang Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-10 pasca PRU15 kerana wayang-wayang fitnah liwat sebelum ini serba-serbi tak menjadi, gagal, dan projek konspirasi fitnah liwat ini terbengkalai dalam Malaysia. Saya, Kingmaker baru politik dunia, Kingmaker baru politik Malaysia, saya tidak mahu menjadi mangsa konspirasi fitnah liwat. Tun yang mahu memerangkap Anwar Ibrahim, yang mahu menghalang Anwar jadi Perdana Menteri. Maka ini adalah senjata besar saya yang mengangkat darjat saya sebagai Kingmaker baru politik Malaysia. Semua rahsia Tun di tangan saya. Apabila saya tidak mahu minta diliwat dengan Anwar Ibrahim, saya menang melawan dan menghancurkan legasi politik Tun dalam sejarah percaturan kuasa dunia dan percaturan real politik Malaysia. Saya tahu ini adalah kelemahan Tun. Dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan depan mata saya, depan mata kita. Bertubi-tubi Tun buat cerita fitnah liwat ke atas Anwar Ibrahim. Bermacam-macam orang dia torture, dia cuba bayar, dia cuba janjikan kemewahan, wang dan tawaran politik. Tetapi akhirnya gagal untuk memerangkap Anwar. Sehingga Anwar sudah menjadi lebih hebat daripada Tun. Anwar Ibrahim berjaya menjadi Perdana Menteri sedangkan Tun jadi PM tepi bersama Muhyiddin, bersama Hadi Bawang dalam Malaysia. Tun diketawakan hari ini kerana jadi sampah kepada masyarakat. Hancur dan kalah lawan Anwar Ibrahim di mahkamah, hancur dan kalah lawan Anwar Ibrahim PRU15. Dan Tun, kalau anda semua perasan, Tun tak berani keluar daripada gua nak ulas kekalahan dia PRU15. Tun tak mahu isytiharkan kekalahannya di mahkamah hari ini.
Tun malu nak mengulas yang dia sudah gagal halang Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri menggunakan konspirasi fitnah liwat yang saya bongkarkan hari ini. Selain itu juga, untuk makluman pakcik-makcik Otok Arung yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebenarnya berdasarkan perisikan maklumat high intelligence, Tun menghantar orang-orangnya di luar negara maupun dalam negara melobi pinjaman-pinjaman keuangan antarabangsa bagi memerangkap Anwar Ibrahim, bagi menambah hutang kerajaan Anwar Ibrahim, bagi menambah hutang kerajaan agung dan kerajaan rakyat. Kenapa institusi-institusi keuangan dunia tidak pro kepada kerajaan Anwar, kerajaan agung? Kerana negara Malaysia yang diperintah saat ini bertegas. Negara ada duit, negara ada rizab keuangan, negara ada duit simpanan yang cukup di seluruh dunia. Negara kita ada pendapatan yang cukup setiap tahun. Maka Anwar Ibrahim dan Yang di-Pertuan Agong tidak mahu menerima apa-apa lobi pinjaman keuangan dunia yang dibuat oleh Tun, oleh Muhyiddin, oleh Ahdi Bawang, oleh kabel-kabel besar institusi keuangan dunia di belakang PAS dan Perikatan. Di sebalik tabir percaturan kuasa Malaysia hari ini, sememangnya ada beberapa aktor, ada beberapa individu yang diutuskan oleh Tun untuk memerangkap Anwar agar menerima satu pelobi keuangan antarabangsa bagi menerima dana-dana pinjaman keuangan. Tetapi bijaknya Anwar Ibrahim, bijaknya Yang di-Pertuan Agong, mereka tolak semua pelobi-pelobi keuangan dunia ini yang mahu memerangkap negara Malaysia dengan perangkap hutang yang lebih banyak, dengan perangkap hutang yang lebih besar. Maka selicik-licik Tun ini bersama orang-orangnya di seluruh dunia melobi apa-apa pinjaman keuangan dunia depan Anwar Ibrahim, ia tetap ditolak oleh Anwar Ibrahim, oleh Yang di-Pertuan Agong. Sebab itu Anwar Ibrahim diminta untuk letak jawatan sebagai Menteri Keuangan. Kerana Anwar Ibrahim secara objektif, secara rasional, dengan cukup genius, mengetahui tidak ada mana-mana kuasa besar di seluruh dunia atau institusi keuangan besar dunia seperti World Bank atau IMF boleh memaksa kerajaan Anwar, kerajaan agung, menerima pelobi-pelobi yang memaksa Malaysia untuk pinjam keuangan bagi menambah hutang negara. Bagi Anwar, hutang yang ditinggalkan oleh Tun saat ini bersama legasi politiknya adalah mencecah 1.5 trilion ringgit. Dalam Parlimen, Muhyiddin melobi untuk tambah hutang ini, untuk negara buat pinjaman lagi. Tetapi Rafizi Ramli selaku Menteri Ekonomi, Tengku Zafrul, yang sibuk mencari dana pelaburan asing, Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Menteri Keuangan dan Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara cukup berhati-hati untuk berurusan dengan pelobi-pelobi keuangan dunia daripada semua kuasa besar yang dihantar oleh Tun untuk memerangkap Anwar, memerangkap Agong, memerangkap kerajaan Malaysia. Bagi Anwar, bagi Yang di-Pertuan Agong, jika negara Malaysia menerima pelobi-pelobi pinjaman keuangan daripada institusi kuasa besar dunia, negara Malaysia boleh bankrupt. Negara Malaysia boleh muflis. Ini mengancam kedaulatan negara dan negara Malaysia boleh dijual dan dilelong jika hutang-hutang ini semakin ditambah. Maka cerdiknya dasar dan polisi ekonomi politik Anwar Ibrahim, beliau telah berjaya mengesan perangkap Tun ini. Yang mana Anwar bertegas bersama Yang di-Pertuan Agong, bersama Tengku Zafrul, bersama Rafizi Ramli, no loan di peringkat antarabangsa. Negara Malaysia tidak perlukan apa-apa pinjaman.
Di zaman Muhyiddin, di zaman Perikatan membentuk kerajaan pintu belakang, musim COVID ada banyak dana-dana pinjaman yang dibuat oleh Muhyiddin sehingga hutang negara semakin bertambah. Dan jika Perikatan tidak tumbang PRU15, hutang ini akan terus bertambah dan negara boleh bankrupt. Mata wang ringgit akan semakin jatuh pada paras RM5 1 US dollar. Tetapi kini, kenapa ekonomi negara Malaysia dalam keadaan yang stabil, dalam keadaan yang kukuh, pelabur semakin ramai masuk ke dalam negara Malaysia, nilai ringgit berjaya diminimumkan, kejatuhannya tidak mencecah RM5 1 US dollar kerana kebijaksanaan dasar ekonomi Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri dan Menteri Keuangan menolak semua pelobi-pelobi keuangan kuasa besar dunia. Dan ini adalah kunci emas. Kenapa Tun amat sukar untuk menggulingkan kerajaan Anwar? Anwar tidak boleh diperangkap dengan wang. Yang di-Pertuan Agong tidak boleh disogok dengan apa-apa skim pinjaman keuangan dunia. Yang boleh menghancurkan dan membangkrupkan ekonomi rakyat, boleh membangkrupkan ekonomi negara. Daulat tuanku. Maka, secara tuntasnya, ini adalah dua senjata yang diguna pakai oleh Tun untuk menggulingkan kerajaan Anwar dari pintu belakang. Pertama, wayang fitnah liwat ke atas Anwar Ibrahim. Sampai mati Tun akan guna senjata ini bila-bila masa. Dan saya yakin Anwar Ibrahim tidak akan lagi terperangkap dengan mana-mana orang yang diutuskan, yang dibayar, yang diupah oleh Tun untuk menggoda Anwar Ibrahim, untuk memfitnah Anwar Ibrahim dalam apa-apa konspirasi fitnah liwat baru bagi tahun 2023. Sebab itu Tun mati kutu, mati akal, tak tahu macam mana nak gulingkan Anwar Ibrahim. Senjata yang kedua adalah Tun mengutuskan pelobi-pelobi daripada institusi keuangan terbesar dunia. Contohnya seperti ejen World Bank, ejen IMF, untuk memerangkap Anwar Ibrahim menggunakan dana pinjaman keuangan antarabangsa. Tetapi Anwar Ibrahim cukup berhati-hati bahawa prinsip Anwar Ibrahim, negara Malaysia tidak akan berhutang dengan mana-mana institusi lagi. Sebab itu penjimatan keuangan, penghapusan subsidi kepada top 20, kepada orang-orang kaya, dilaksanakan tak lama lagi. Penstrukturan sistem cukai negara, subsidi untuk orang miskin diteruskan. Perniagaan negara, simpanan wang negara, rizab wang negara semakin diperkukuhkan kerana Anwar Ibrahim bertegas di hadapan orang-orang Tun. Negara Malaysia, Kerajaan Anwar, Kerajaan Perpaduan UMNO Pakatan Harapan GPS-GRS tak mahu buat pinjaman dengan kuasa-kuasa besar keuangan dunia seperti World Bank dan IMF. Maka dengan pendedahan ini, saya ingin mengisytiharkan Tun gagal lagi untuk memerangkap Anwar Ibrahim, gagal memerangkap Kerajaan Agong. Sehingga Tun tak dapat tidur malam, tak jumpa jalan. Macam mana nak gulingkan Kerajaan Anwar, macam mana nak hancurkan Malaysia. Kerana hanya jalan ini sahaja boleh menghancurkan Kerajaan Agong, Kerajaan Anwar dan menghancurkan 33 juta rakyat. Guna cerita fitnah liwat dan guna dana pinjaman keuangan daripada kuasa-kuasa besar seluruh dunia. Tetapi akhirnya perkara ini sudah berjaya dihidu, dibaca oleh Anwar, oleh Agong. Tamatlah riwayat politik Tun. Lebih baik Tun berliwat dengan anak beranak dia, dengan cucu cicit dia. Lebih baik Tun suruhlah Perikatan buat loan dengan mana-mana kuasa besar institusi keuangan dunia untuk kasih maju. Kelantan, Kedah, Terengganu yang sangat mundur, dikasih mundur oleh Tun itu. Checkmate and kantoi habis. Semua game politik kotor Tun yang gagal dan terus gagal menggulingkan Kerajaan Anwar, gagal menggulingkan Kerajaan Agong, gagal menghancurkan Malaysia di akhir kehidupannya. Tun, penjara neraka Jahannam Allah kirim salam rindu. Bertaubatlah dan kembalilah ke pangkal jalan. Berhenti jadi perompak, penyamun, pengkhianat, petualang musuh dalam selimut ini. Kerana akhirnya kehidupan Tun sudah hancur dan pupus. Gagal menghalang Anwar jadi Perdana Menteri, Tun kekal jadi PM tepi di tepi longkang.
Istana Agung hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Kuasa, pakcik makcik Oto Arum. Tun iblis, tun syaitan, tun dajjal laknatullah itu tidak ada kuasa bersama pengikut-pengikutnya di seluruh dunia. Daulat Tuanku Yang di-Pertuan Agong, daulat Tuanku Raja-Raja Melayu, Tabik Spring Papa Anwar Ibrahim. Sekian, terima kasih.